Tahun 2020 adalah tahun yang sangat mencabar buat rakyat Malaysia. Walaupun dahulunya kita sering bercakap mengenai wawasan 2020 dengan kemampuan teknologi yang tinggi, namun realitinya kita masih belum mampu mencapainya. Ia bertambah buruk selepas kita diserang pandemik coronavirus yang kini melebihi 100,000 kes. Dari isu kesihatan, politik hinggalah kepada ekonomi, tahun 2020 telah menjadi sejarah yang unik. Jadi, video kali ini kita akan melihat kembali beberapa detik dan mungkin sedikit kenangan bagi tahun 2020. Teruskan menonton. Seawal 3 Januari, kita dikejutkan dengan peletakan jawatan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Pelbagai spekulasi dikeluarkan mengenai perkara ini. Dr. Mazli mendakwa sepanjang 20 bulan menerajui Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, banyak perubahan yang telah dilakukan. Sebanyak 9 set rakaman percakapan selama 45 minit yang didakwa konspirasi jenayah pada peringkat tertinggi berkaitan kes skandal Satu Malaysia Development Berhad (YMDB) dan SRC International telah didedahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam sidang media khas oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latifah Koya. Selepas beberapa minggu dikesan di Wuhan, Malaysia mencatatkan 3 kes pertama berkaitan wabak coronavirus yang melibatkan 3 orang warga negara China yang tiba dari Singapura dan telah dikuarantin di Hospital Sungai Buloh. Menteri Kesihatan ketika itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, mengesahkan kes pertama membabitkan 3 warga China yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura pada 23 Januari. Satu jawatan kuasa khas bagi misi bantuan kemanusiaan membawa pulang rakyat Malaysia dari wilayah Hubei, China diaktifkan susulan penularan jangkitan wabak ini. Usahawan domestik kontroversi Muhammad Sajjad Kamruzaman telah dibawa keluar daripada Mekah susulan usahawan kosmetik itu mengenakan pakaian jemaah wanita ketika di Makkah sehingga tular di media sosial. Agensi yang membawa Muhammad Sajjad bagi mengerjakan umrah berkata tindakan membawa keluar beliau daripada kota suci umat Islam itu terpaksa dilakukan selepas beliau mendapat perhatian daripada banyak pihak di sana. Kes pertama COVID-19 yang melibatkan warga negara Malaysia dicatatkan iaitu seorang lelaki berumur 41 tahun yang baru tiba daripada Singapura dan dikuarantin di Hospital Sungai Buloh. Lelaki berkenaan mempunyai sejarah perjalanan ke Singapura dari 16 hingga 23 Januari 2020 bagi menghadiri mesyuarat yang turut dihadiri oleh beberapa delegasi antarabangsa termasuk negara China. Berlaku pergolakan politik selepas gabungan baru yang dikenali Perikatan Nasional mendakwa mereka memiliki sokongan majoriti untuk memilih calon Perdana Menteri baru dan membentuk kerajaan. Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa berkata Barisan Nasional, Muafakat Nasional (MN) serta beberapa parti lain adalah antara blok terbesar masa tersebut. Langkah syaratan mencetuskan krisis politik selama seminggu. Krisis politik negara memuncak selepas Tun Dr. Mahathir mengumumkan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia dan pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Surat peletakan jawatan Perdana Menteri dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong. Namun, selepas itu, baginda berkenan melantik Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim buat pertama kali dalam sejarah Malaysia sementara menunggu pelantikan Perdana Menteri yang baru. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8 setelah mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Yang di-Pertuan Agong berkenan melantik Presiden Bersatu ini sebagai Perdana Menteri ke-8 selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Keputusan ini dicapai selepas ketua-ketua parti politik dan ahli Dewan Rakyat Bebas mengemukakan nama calon Perdana Menteri kepada Agong. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia selepas beliau menyempurnakan istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri di Istana Negara. Disebabkan kes COVID-19 di Malaysia semakin meningkat, berkuat kuasa pada 18 Mac, Malaysia secara rasmi melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Perintah kawalan pergerakan ini meliputi larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Untuk menguatkuasakan larangan tersebut, semua rumah ibadat dan premis perniagaan ditutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai sebenarnya yang menjual barangan keperluan harian. Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan kehadiran 8 pakar perunding perubatan dari China dalam usaha membantu menangani pandemik COVID-19 di negara ini. Datuk Seri Mukhlis Mahathir meletakkan jawatan beliau sebagai Menteri Besar Kedah selepas hilang sokongan majoriti daripada Ahli Dewan Undangan Negeri. Menteri Besar Kedah ke-13 itu hilang sokongan majoriti selepas beberapa aduan Pakatan Harapan PH beralih menyokong Pakatan Nasional PN. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (Penjana) telah dilancarkan oleh kerajaan untuk menjana ekonomi negara oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Pelan yang merangkumi 40 inisiatif bernilai 35 bilion dengan tema bersama menjana ekonomi itu bermatlamat memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. COVID-19 secara langsung telah memperlahankan ekonomi Malaysia dan ia bertambah buruk selepas PKP dilaksanakan. Malaysia mengumumkan tidak akan menghantar jemaah untuk menunaikan ibadat haji susulan pandemik COVID-19. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dihukum penjara 72 tahun dan denda RM210 juta oleh Mahkamah Tinggi selepas didapati bersalah 7 pertuduhan salah guna, pecah amanah dan pengumbahan wang haram membabitkan dana SRC berjumlah 42 juta. Mahkamah membenarkan Datuk Seri Najib menangguhkan kesemua hukuman sementara menunggu rayuan pihaknya di Mahkamah Rayuan dengan syarat tambahan beliau perlu membayar jaminan tambahan sebanyak RM1 juta. Satu video tular berkenaan dakwaan penguatkuasaan berat sebelah terhadap penjajah di Sungai Buloh, Selangor menarik perhatian ramai. Video kira-kira 13 minit itu yang disiarkan di laman Facebook Hot Burger Malaysia serta mendapat jutaan tontonan mendakwa berlaku ketidakadilan dalam penguatkuasaan dengan membandingkan masalah yang menimpa peniaga burger dengan penjual rokok serudup serta pemilik pusat judi haram. Gangguan bekalan air di Selangor dan Kuala Lumpur menyebabkan lebih daripada 1 juta pengguna terjejas. Siasatan awal Lembaga Urus Selangor mendapati kilang selenggara mesin dan jentera di Rawang menjadi punca penyemaran itu. Kilang itu yang sudah disita pernah dikompaun RM60,000 atas kesalahan sama sebelum ini tetapi masih mengulangi kesalahan berkenaan. Sebanyak 30 kerbau Mowgli Malaysia mati akibat hawa berdarah. Kematian haiwan ternakan yang menjadi kesayangan Mowgli atau nama sebenar Muhammad Syukur Khamis mengakibatkan keluarga itu kerugian lebih daripada RM200,000. Walaupun kes COVID-19 di Sabah menyaksikan peningkatan, pilihan raya negeri terpaksa diteruskan. Gabungan Rakyat Sabah yang terdiri daripada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional telah menang dan berjaya membentuk Kerajaan Negeri Sabah yang baru. Namun, secara tidak langsung, ini menyebabkan pertambahan kes yang mendadak dan antara faktor gelombang ketiga COVID-19 berlaku di Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberitahu bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen dan sedia membentuk kerajaan yang baru. Pertemuan yang dijalankan lebih sejam itu bagi mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti ahli parlimen yang didakwa menyokongnya seperti dinyatakan ketika sidang medianya pada 23 September. Namun selepas itu, tiada sebarang perubahan yang berlaku dalam kerajaan Malaysia. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah menghadap Yang di-Pertuan Agong di Kuantan, Pahang selepas Kabinet dikatakan bersetuju dengan pelaksanaan darurat bagi menangani penularan COVID-19. Mesyuarat khas Kabinet di Putrajaya telah membincangkan beberapa cadangan berkaitan pembentangan Belanjawan 2021 yang dijadualkan bulan November ketika negara sedang berperang dengan gelombang ketiga COVID-19. Salah satu pilihan adalah darurat ekonomi. Langkah itu difahamkan boleh memberikan banyak masa kepada kerajaan menguruskan COVID-19 tanpa terganggu oleh krisis politik. Walau bagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong menolak cadangan ini. Malaysia pertama kali mencatatkan peningkatan kes harian 4 angka pada hari ini dengan 1,228 kes baru, iaitu tertinggi pernah dilaporkan sejak penularan COVID-19 di negara ini. Dan bermula daripada saat ini, kes terus menunjukkan peningkatan mendadak sehingga lebih 2,000 kes sehari. Siti Nur Suria, 19 tahun, dibunuh kejam dengan beberapa kesan tikaman dipercayai dengan senjata tajam di beberapa bahagian badan termasuk putus pergelangan tangan kiri. Ketika kejadian, hanya ibunya sahaja yang berada di rumah. Namun ibunya yang terhantar sakit hanya mampu melihat dan tidak mampu bangun kerana menghidapi sakit kanser otak. Belanjawan 2021 dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul. Di sebalik kekangan hasil kerajaan berikutan kesan pandemik COVID-19, Belanjawan 2021 disusun dengan teliti dan fokus untuk membantu rakyat berdepan cabaran semasa. 2 orang maut apabila sebuah helikopter terhempas di kawasan Padang berhampiran sebuah sekolah di Taman Melawati, Ampang. Pesawat berkenaan dilaporkan bergesel atau bertembung dengan satu sama lain. Sebuah helikopter terhempas manakala sebuah lagi berjaya mendarat kecemasan. Malaysia berjaya menyempurnakan peranannya sebagai hos dialog CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 selepas persidangan dalam talian itu berlangsung selama 25 jam membabitkan pemimpin utama APEC. Pihak berkuasa telah membuat serbuan di sebuah gudang di Senai. Di dalam serbuan tersebut, sebanyak 1,500 tan daging sejuk beku bernilai RM30 juta telah disita. Pembongkaran taktik jahat kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging tersebut dengan logo halal dan menjualnya semula ke pasaran seluruh Malaysia.
Disebabkan hujan yang sangat lebat menyebabkan sebahagian besar bandaraya di Kuala Terengganu digenangi air. Pertembungan fenomena air pasang besar juga menyebabkan aliran air di sebahagian kawasan rendah di bandaraya Kuala Terengganu tidak dapat turun ke laut dengan lancar. Ini adalah antara cebisan peristiwa yang pernah menjadi buah mulut rakyat Malaysia pada tahun 2020. Pastinya, 2020 adalah antara tahun yang sangat memberikan kita satu pengalaman yang sukar dilupakan. Bukan hanya disebabkan COVID-19, tetapi bagaimana kita menguruskan kehidupan dan ekonomi dalam cara baru atau norma baru. Walaupun angka kes COVID-19 telah melebihi lebih daripada 100,000 kes, kita mengharapkan tahun 2021 akan membawa sinar yang lebih jelas kepada kehidupan rakyat maupun negara dalam segala perkara. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.